Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama. Insya-Allah saya akan sambung perbincangan mukhtasar kitab muka surat 258 Jadi bab yang kita akan bincang pada pagi ini iaitu berkait dengan babul maqamil ladzi yutimmu bimithlihi as-salah. Bab tempat bermukim. Ni saya tengok yang Arab dia ni lah lebih mudah lagi. Bab yang ni perbincangan tentang tempat tinggal lah, maksudnya tempat bermukim, yang mana di tempat itu ataupun tempat seumpama itu dilakukan salat secara tamam. Itu maksudnya. Kerana sebelum ni kita bincang tentang qasar. Jadi tajuk pada pagi ni berkait dengan melakukan salat secara tamam. Jadi tempat yang bagaimana? Maqam tu maksudnya tempat bermukim. Dia maqam ni dia ada banyak dalam kalau bahasa Melayu kita ni, mana maqam ni kubur. Maqam ni boleh mana kedudukan pun boleh. Tempat berdiri, tempat kita pijak, kita berdiri tu mauqif. Mana tempat maqam juga disebut kan. Jadi di sini tajuk ini sebenarnya menyentuh berkenaan dengan tempat bermukim yang mana disempurnakan salat, tidak diqasarkan. Sebab masalah jamak tu dia lebih apa ni, kita kata lebih ringan. Setengah-setengah keadaan tidak boleh qasar tapi boleh jamak. Misalnya kita yang bermukim, yang tidak musafir ni, ada ketika-ketikanya boleh jamak salat tapi tak boleh nak qasar. Dia qasar ni lebih khusus kepada musafir itu. Baik. Qaul yang ke-619 sebab dalam terjemahan Indonesia dia kata masa bermukim. Boleh juga masa bermukim ni maknanya berapa hari. Mana bila kita pergi ke satu tempat tu, kita nak jamak qasar ni berapa hari di tempat tu, itu dia ada perbincangan lah di situ. Dia tidak boleh mana kita buat ikut suka-suka gitu, tidak boleh. Baik, qaul yang ke-619, Imam Syafi'i berkata, Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada orang ramai lah yang duduk bersama beliau, apa yang anda tahu tentang masa bermukim orang-orang muhajirin di Makkah? Jadi makna maqam muhajirin ni maknanya apa ni, orang-orang muhajirin di Mekah ni hak berkait dengan daripada Madinah pergi untuk mengerjakan haji itulah. Jadi kita kata nak melaksanakan solat qasar tu, jadi berapa hari yang dibenarkan, berapa hari yang tidak dibenarkan. Maknanya selepas waktu tertentu tidak boleh lagi kita kata jamak qasar, ataupun kita kata qasar saja tak boleh qasar. Berapa hari? Itu persoalan ditanyakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi apa yang kamu semua tahu tentang masa bermukim orang-orang muhajir di Mekah? Jadi persoalan ini sebenarnya berkait dengan mana kalau nak qasar berapa hari boleh. Sebab tentunya pergi ke Mekah tu tidak 3 hari tinggal, berminggu-minggu. Jadi apakah katakanlah 2 minggu, biasa kita pergi 2 minggu. 2 minggu pun tak sampai berada di Mekah itu kerana pergi ke Madinah, tak apalah. Jadi kalau untuk kita kata untuk qasar berapa hari boleh, dan selepas tu kena tamam lah. Itu persoalan dia ni. Masalah tempat tu dari segi dia panggil masafah untuk qasar itu. Jadi bila sampai ke tempat destinasi tu, masa untuk qasar itu peruntukannya dalam syariatnya berapa hari. Itulah soalan yang ditanyanya. As-Sa'id bin Yazid menjawab,
telah menceritakan kepadaku oleh Al-Ala bin Al-Hadrami bahawa Rasulullah bersabda, yamkuthul muhajir ba'da qada'i nusuki thalathan. Orang-orang muhajir bermukim setelah hajinya selesai selama 3 malam. 3 malam. Jadi sebut 3 malam. Jadi tak apalah. Mana selepas selesai haji itu tidak terus balik, duduk situ 3 malam. Okey, baik. Imam Syafi'i berkata, oleh kerana itu kami di sini ni Imam Syafi'i, kena fahamlah ni metodologi Imam Syafi'i lah. Bila dia kemukakan riwayat ni, maka dia pun buat ulasan. Jadi qaul Imam Syafi'i yang ke-620 tu sebagai nak istimbak pada hadis ni. Apa komentar Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, oleh itu kami mengatakan bahawa apabila musafir menetapkan untuk bermukim pada suatu tempat selama 4 hari dan 4 malam, tidak termasuk di dalamnya hari di mana dia mengadakan perjalanan lalu masuk ke negeri itu pada sebahagian hari tersebut, dan tidak pula hari di mana ia keluar dari negeri itu, maka ia harus menyempurnakan, yakni tidak meringkahkan salat dia. Jadi bagi Imam Syafi'inya, maksud 3 hari yang dimaksud duduk situ untuk boleh jamak qasar itu dia tidak termasuk dalam perjalanan. Mana perjalanan dia katalah 2 hari perjalanan itu dia tak kira. Maknanya boleh jugalah qasar itunya. Jadi yang dikatakan 3 hari dalam mazhab Syafi'i itu 3 hari dia bermukim di situ. Faham tak? Misalnya contohlah, saya ambil contoh lebih mudah lagi. Katakanlah daripada Madinah sampai katakanlah kita ambil 2 hari lah contoh. 2 hari itu memang boleh jamak qasar. Duduk di Mekah kita tak? 3 hari boleh jamak qasar lagi. Kemudian balik itu 2 hari pula. Jadi kau campur semua jadi berapa hari? 7 hari. Jadi makna 7 hari boleh qasar sebenarnya. Sebab dia tak ambil kira tu 4 hari perjalanan tu. Mana 4 hari tu dah bolehnya. Jadi makna di sini kalau dia duduk di situ makna lebih daripada 3 hari 3 malam, maka hari selebihnya tu dia kena semaya tamam. Itu maksud dia. Dan itulah yang diterima pakai di tempat kita ni. Kita tak usah bincanglah yang khilaf-khilaf tu. Kita kira semula tu. Sebab dengan saya tu ada kitab khusus kalau nak bincang tu, kita kena guna kitab tu lah. Soal tu dia tidak merujuk pada mazhab Syafi'i saja. Tuhfah Qafilah tu. Tak 41 muka surat ya kitab ni. Hadiah untuk orang yang bermusafir, nama kitab tu. Cuma di sini dia sebut selama 4 hari dan 4 malam. Tidak termasuk dalam hari di mana dia mengadakan perjalanan lalu masuk, lepas tu dia keluar, tak ambil kira lah. Dia begini ni dalam beberapa kitab lain yang saya sempat rujuk, mana 3 hari 4 hari tu dia kira masa berlebih kurang dia kira. Jadi 4 hari ni kira jam ke kira macam mana? Artinya 3 hari tu apakah mesti kira jam? Tidak, mana kalau lebih sehari tu tidak apa lagi. Maknanya situ ada kelanggaran sebenarnya. Tu kalau dalam mazhab Syafi'i lah. Sebenarnya kalau kita rujuk dalam kitab-kitab yang detail, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebenarnya ada juga khilaf. Tak semestinya 3 hari. Bukan kata 3 hari itu sepakat dalam mazhab Syafi'i. Tidak juga. Tidak juga. Tapi amalan tempat kita ni, daripada dululah saya belajar semasa peringkat sekolah menengah pun, memang dia kata setakat 3 hari. Mana lepas 3 hari tu kena semaya secara tamam lah. Kalau nak kira pandangnya tokoh-tokoh mujtahid lah, misalnya Imam Bukhari, siapa habis kerja? Kadang-kadang kita tak dah contoh 16 hari tu betul-betul tak susah, kena tambah 3 hari. Boleh lagi. Tapi itu bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau kita berpegang kemah dengan mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Tak boleh lagi. Cuba tengok lagi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang mengatakan bahawa orang-orang muhajir bermukim di Mekah setelah selesai haji selama 3 hari. Ia hanya sahaja mereka menyelesaikan manasik pada hari di mana mereka masuk. Jadi bila masuk Mekah tu, dia selesailah manasik itu. Jadi hak tu dikira hari mula-mula masuk tu dia tidak kira. Jadi hak dia bila selesai haji tu dia duduk situ 3 hari. Hak tu masih boleh, kita kata masih lagi boleh kita melakukan jamak qasar. Boleh lagi. Kalau kita perhatikan di sini ni mana ada kelanggaran ni. Mana kalau tidak kira dengan hari masuk, sebab hak tu dia kira hak tu masih dalam rangka kerja. Hak tu memang boleh lagi. Lepas tu hak duduk 3 hari lepas pada tu selepas 3 boleh lagi. Jadi maknanya sebenarnya 3 hari ke tidak? Padahal lebih 3 hari tu selesai dah urusan tu.
Waktu dia bermukim tu. Mana duduk situ, kita kata pergi niat itikaf di masjid. Habis dah, sesat dah pengerjaan haji tu. 3 hari. Itu masih boleh lagi. Jadi mula-mula masuk kemudian mengerjakan haji, waktu dia kira masuk, waktu dia tidak kira dalam tempoh 3 hari. Mana 3 hari sebenarnya tu, mana duduk bermukim tu, mana selepas selesai kerja. Tu ada kelanggaran tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata maksud 3 hari tu maknanya bermukim tu mana selepas selesai tujuan asal. Ada yang kata begitu. Itulah yang dimaksudkan di sini. Sebab tu kalau kita perhatikan Umar bin Abdul Aziz tu ba'da qada'i nusuki. Tu yamkusul muhajir. Muhajir ni makna bukan orang yang berhijrah Mekah Madinah tu. Sahabat-sahabat sekalian Nabi daripada muhajir di sini ni bukan muhajir istilahi seperti mana maksud hijrah Nabi daripada Mekah Madinah, tidak. Muhajir ni mana hak mari tu. Nak mengerjakan ibadah haji daripada Madinah bersama Nabi tu. Jadi selepas mereka selesai menunaikan kita kata ibadah haji, mereka duduk. Yamkus ni asal mana makasa yamkus tu duduk tidak lama. Tu asal dia dalam bahasa Arab. 3 hari. Jadi maknanya dalam tempoh 3 hari itu lagi tu dia boleh lagi melaksanakan kita kata jamak qasar tu. Tidak jadi masalah. Mana kalau sini pun kita tengok longgar tu, enggak mengerjakan haji ni bukan sehari. Tidak sehari, sempurna haji tu, siapa kata halul tu. Baik. Rasulullah SAW bermukim di Mina selama 3 malam dan beliau meringkahkan solatnya. Beliau datang pada saat melakukan haji dan bermukim selama 3 malam sebelum perjalanan ke Arafah dan beliau meringkahkan solatnya. Hari di mana beliau datang di Mekah tidak terhitunglah banyaknya kerana beliau pada hari itu sedang dalam perjalanan. Tidak dihitung juga hari tarwih, hari ke-8 daripada Zulhijjah kerana pada hari itu beliau keluar. Jadi kalau kita perhatikan kenyataan ni, kita duduk Mekah, lepas tu pergi tu 3 hari. Padahal kawasan semua tempat yang berkait dengan kawasan untuk mengerjakan haji itu nisbah pada Nabi dan sahabat daripada Madinah tu, makna itu orang panggil lebih melebihi masafah safar. Maknanya boleh lah. Padahal kita kata pergi daripada Mekah pergi ke Arafah. Cuma di sini zahirnya nampak Mekah tu dia ke tempat lain, duduk 3 hari. Tak apalah, boleh jamak qasar 3 hari. Lepas tu pergi pula ke Arafah, termasuk Mina semua sekali, duduk 3 hari. Tak apa lagi. Masalah sekarangnya pertanyaan daripada Umar bin Aziz selepas tu. Selepas selesai bakar 3 hari pula duduk situ. Masih boleh jamak qasar. Jadi berapa lama juga tu? Maknanya kita kata 2 minggu lah lebih kurang. 2 minggu lebih kurang. Mana boleh. Jadi bagaimana masyarakat kita yang pergi sana setakat 3 hari? Setakat 3 hari. Lepas tu mari tamam. Tu masalah tu perlu kita semak balik lah. Dalam mazhab Syafi'i kalau kita tengok sini, mana Nabi qasar, duduk Mekah qasar, pergi ke Arafah tu qasar. Lepas tu dalam perjalanan tu qasar pula. Keluar tu pun qasar pula. Duduk 3 hari selepas selesai tu qasar juga. Maknanya panjang tu. Dan kalau kita ambil, sebab dia perjalanan naik unta ni daripada Mekah Madinah ni paling kurang 4 hari. Setengah kata tu kalau itu mana seminggu, kalau banyak buti sampai 5 hari, 6 hari. Dah situ dah berapa hari dah. Duduk pula dia Mekah tu 3 hari. Lepas tu pergi ke Arafah termasuk 3 hari pula di situ. Dah berapa hari dah. Maknanya 16 hari, 17 hari begitu. Mana boleh lagi. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya ada yang mengatakan sampai 14 hari ada pendapat tu. Tapi 3 hari ni paling singkat. Kita kena faham lah. Tak kala Nabi SAW tidak menetapkan pada suatu perjalanan ketika beliau qasar salat lebih dari 3 hari. Hal ini bererti boleh bagi seorang yang bermukim meringkas salatnya kecuali musafir yang bermukim. Ini satu kenyataan lah. Di mana Imam Syafi'i kata Nabi ni bila dia tidak menetap pada suatu perjalanan, mana pergi itu singgah lah, tidak bermukim. Beliau qasar. Bermukim mana duduk tinggal situ, duduk lama situ. Tu. Jadi dia kira kalau 3 hari itu dia tidak kira istirahat mukim lagi tu. Maka lebih baru tu baru dia bermukim. Jadi kalau kita tengok di sini ni asal lah ni. Mana duduk Mekah 3 hari. Tak apalah. Maknanya kalau duduk Mekah sampai 4 hari ataupun lebih daripada 4 hari tu, dia kena maya tamam lah. Itu maksud dia. Pergi pula ke Arafah 3 hari. Boleh jamak qasar. Kalau lebih tak boleh.
Masalah sekarangnya selepas selesai tu, mana dia balik semula ke Mekah tu, dia duduk 3 hari, boleh qasar lagi. Baik. Itu yang disebut di sini. Cumanya apa yang anak nak sebutnya, ada juga pendapat yang mengatakan tak kira lah kita duduk mana tempat, asal kita masih dikira sebagai musafir, dalam musafir, dan tidak niat untuk tinggal, tidak niat bermastautin di situ. Mastautin di mana duduk lama, tidak niat gitu. Subhanallah, misalnya duduk dengan apa, kalau nak kira istilah bagaimana, bukan nak menetap di situ, bermastautin lah kita kata, kecuali memang niat nak menetap di situ. Ni. Jadi balik Kelantan jadi ziarah pula. Tu lain cerita, dia boleh berubah. Ni sebab tu dia guna istilah yang kusu, mana bermukim duduk sekejap, mana bukan niatnya 3 hari, itu boleh. Cuma di sininya yang hendak disampaikan di sini, daripada Madinah pergi ke Mekah, perjalanannya tak kira lah berapa hari pun, itu boleh jamak qasar. Duduk di Mekah 3 hari ataupun 4 hari, boleh jamak qasar lagi. Pergi pula di kawasan Arafah tu, duduk situ 3 hari ataupun lebih, boleh. Selepas tu dia berpindah tempat, 3 hari dia duduk, masih boleh lagi jamak qasar, sebab dia berpindah tempat. Lepas tu kalau perjalanan pula tu ambil masa walaupun 5 hari pun, masih lagi boleh jamak qasar. Jadi yang mengatakan 3 hari itu betul-betul kalau duduk di situ, boleh faham tak tu? Contohnya bila anak kita pergi ke Fatani, duduk situ siapa 12 hari, duduk di situ, memang di situ, bukan kata berpindah banyak tempat dah, duduk di situ. Tu dia kira sekat 3 hari lah. Kecuali anak duduk, misalnya duduk di Ala 3 hari, lepas tu pindah pergi 3 wilayah tu, tu dia kira lain. Tu. Walaupun kita kata, walaupun berlaku 15 hari, tapi 3 hari duduk sini, 3 hari duduk sini, tetap boleh jamak qasar. Apa ada maksud dia? Hak kata, maksud kata 3 hari tu mana duduk situ, siapa lebih dari 3 hari? Lebih pada tu 3 hari ataupun lebih dari 4 hari, hak tu kena semaya tamam lah. Tu ya. Tu orang panggil pandangan faqih. Nabi tidak sebut secara detail begitu. Boleh faham tak maksud? Sebab itulah dalam pengajian fiqh ni, kalau kita bincang tentang musafir ni, antara topik istilah pentingnya qaryah, itulah kita kena faham. Qaryah. Mana qaryah lain ke tidak tu? Misalnya contohlah, katalah anak ni tidak asal Kelantan, mari duduk di Kubakhia. Duduk Kubakhia 3 hari, lepas tu duduk Kalispo tu lah, itu tidak qaryah sini tu. Istilah kampung ni kalau dalam ta'rif fiqh maknanya ada prasarana yang lengkap. Prasarana ni maksudnya ada tempat jual beli, ada tempat bahagia keselamatan, ada tempat bahagia kesihatan, mana cukup situ untuk kita duduk situ, prasarana tu. Walaupun kita kata tak sempurna tapi cukup, itu dia anggap sebagai satu qaryah. Jadi kalau kita nak lihat keadaan tu, zaman kita ni seolah-olah qaryah tu jadi semakin sempit lah. Kalau dulu luah, cuba bayangkan Kubakhia, ada prasarana lengkap. Pergi sikit lah Marilu ni, ada prasarana lengkap. Jadi maknanya kalau kita duduk 3 hari tempat tu, mana kalau lama pun boleh jamak qasar. Begitu kan. Jadi yang kata dalam mazhab Syafi'i setakat 3 hari tu, kalau duduk di situ melebihi 3 hari. Itu maksud dia. Boleh Ini kita tak rasa bincang lah, sebab dia jamak qasar ni, bab musafir ni memang banyak khilaf. Sebab ada kitab khususnya. Buku tu pernah sebenarnya diminta untuk dibuat diskusi lah. Cuma tarikh tu dia tidak tetapkan lagi. Cuma terjemah bahasa Melayu, cuma tengok dari Shopee lah, ada kedua. Tuhfah Al-Qafilah nama. Dia kata terjemahannya hadiah untuk orang yang bermusafir. Mungkin ada, boleh tengoklah situ. Seterusnya Imam Syafi'i berkata, apabila ia bermukim kerana perang atau takut akan perang, maka Rasulullah SAW menunjukkan bahawa beliau telah bermukim pada tahun penaklukan kota Mekah. Kerana perang Hawazin berlangsung selama 17 atau 18 malam dan beliau pun merengkah ke salat. Kalau kita tengok di sini, dia tidak mengambil kira hari. Tapi kerana perang lah. Bermukim kerana perang. Bermukim kerana takut isu peperangan. Maknanya di sini sepakatan Mekah tu bukan 3 hari, lebih. Tapi hal tu berkait dalam perang. Begitulah juga perang Hawazin berlangsung sama ada 17 atau 18 hari. Dan Nabi tinggal di situ. Nabi bukan sekadar jamak, Nabi qasar. Boleh.
Sebab tu saya sebut, ada ulama kata kalau habis waktu kerja pun boleh. Siapa ada pendapat, tapi anak pun tak terima pendapat ni. Kalau setahun pun boleh, dia kata. Kita hidup tak habis kerja. Ada yang kata, tapi pendapat tu agak terpencil lah sedikit. Kalau Imam Bukhari pun tidak sampai tahap tu. Mana habis kerja tu maknanya dalam jangka masa menasabah ni setahun. Kira duduk situ dah tu. Lama sangat tu. Tapi ada yang kata gitu. Tapi anak pun tak terima yang itu. Kalau gitu dia pelajar 3 tahun tu boleh. Seterik jamak qasar kalau nak kira lagu. Tak. Kita kena tengok juga kemunasabah tu amalan Rasulullah. Kalau kita tengok di sini Imam Syafi'i kemukakan di sini, maknanya kalau dalam kisah peperangan ada unsur takut tu. Hak tu boleh. Siapa lebih daripada 3 hari pun boleh. Ni siapa 17 atau 18 malam. Mana boleh. Tidak boleh bagi yang bermukim kerana takut kecuali melakukan salah satu dari 2 hal. Masa untuk mukimnya melewati batas mukimnya Nabi, maka ia harus menyempurnakan, yakni tidak merengkas salat, atau boleh baginya merengkas selama mukim tersebut. Inilah saya sebut tadi. Jadi kalau di sini maksud bermukim Nabi 3 hari. Nabi pergi buat haji itu lebih 3 hari, cuma duduk di Mekah 3 hari, pergi di kawasan Arafah 3 hari. Itu maksud dia. Itu maksud bermukim. Bila kita berpindah tempat tu, maknanya kita bermula mukim barulah bagi kita ya. Tak ada maksud tu. Dah ini tak masuk perjalanan kita terdatang dan balik, tak termasuk. Jadi maksud Imam Syafi'inya tidak boleh bagi yang bermukim. Maknanya yang tidak menetaplah, pergi duduk situ. Mukim ni makna pergi duduk di situ kerana takut. Kecuali salah satu daripada 2 hal. Masa mukimnya melewati pada mana melepasi mukim Nabi, maka ia harus menyempurna, wajib menyempurnakan salat, atau boleh baginya merengkah selama mukim tersebut. Ini ada pilihan. Imam Syafi'i pun tidak tetap mana boleh. Dia nak ambil kaedah mana jamak qasar itu. Kita sebut qasar sebab jamak ni dia lebih ringan. Boleh untuk qasar tempoh 3 hari, tapi ada takutlah kerana takut tu sebab peperangan, keadaan tidak kondusif, ataupun dia boleh juga qasar dalam tempoh tu lebih daripada 3 hari boleh. Mana 2 pilihan yang diberi oleh Imam Syafi'i. Lepas tu kalau tanya anak kata ambil qasar tu lah, lebih mudah lagi. Dulu ni ingat kita baca ni kitab klasik ni. Kitab klasik ni dia lebih tumpu pada situasi zaman dia. Takut ni suatu yang agak kita kata subjektif lah kita kata. Dia bukan tetap. Kadang-kadang contoh kita kata sekarang kita ni seperti anda sebut pada minggu lepas, dalam rumah kita tu adalah situ bilik air lah. Dengan sistem rumah kita pun dengan pagarnya, dengan rumah seperti penjara dah. Jadi ketakutan tu tidaklah seperti zaman Nabi dulu. Nak bilik air tak ada dalam rumah. Dalam keadaan gelap, tak ada lampu. Maknanya takut zaman dia tak serupa dengan zaman kita. Kita duduk dalam rumah dia tak takut, tapi siapa keterancam nyawa ke? Gitu. Lepas tu bunyi pula tu polis, saya polis duduk raung tu tak. Keadaan itu. Sebab itulah perkara ni bagi anak kalau zaman kita ni lah. Kali Imam Syafi'i qaidkan takut menyebabkan boleh qasar melebihi batas waktu 3 hari. Zaman kita ni anak setak ke belakang. Kalau kita pergi luar pun duduk dalam keadaan rumah yang lebih baik gitu tak. Kalau nak kira tidak kenalah dengan qaid Imam Syafi'i, maknanya kita kena semaya tamam selepas 3 hari tu. Kalau kita nak ambil pendapat ni. Sebab takut tu tidak ada kira-kira. Tapi kalau masih ada, maka bolehlah. Sebab tu dalam huraian setengah-setengah kitab yang anda baca, isu takut ni apa yang berkaitan dengan takut tu? Dia berkaitan dengan urusan nak pergi ambil air, urusan dengan pergi. Sebab dalam rumah tidak ada kelengkapan seperti kita. Gak kita ni dengan peti ada stok makanan boleh sebulan. Nak kena dengan peti besar tu. Jadi takut semata-mata takut, tapi urusan semua ada dalam rumah. Tak sama dengan takut yang dimaksudkan dalam kitab. Tak sama. Patut nak kira lagu mana tu? Itulah. Kalau dalam internet tu anda tengok, bila kita buka, mana kita nak tahu takrif takut tu, dia kata tak sama. Sebab tu ada setengah-setengah ulama kata lebih baik kita semaya tamam kalau lepas daripada waktu itu. Sebab yang dikatakan takut ataupun kita tersusahkan dulu kan bila hujan boleh main jamak dah. Zaman kita ni lain, tak sama. Tu pandangan setengah ulama dalam fiqh mu'asir, fiqh moden. Tapi kalau kita nak pakai hak biasa, tak apa. Asal kita takut. Takut. Misalnya musim zuhur, tidak musafir pun.
Misalnya kita dulu pernah zaman Jepun ada. Duduk dalam rumah kita tapi takut. Tu boleh. Boleh. Nabi pergi ke Mekah ni tak silap anannya lebih 20 hari. Dia boleh cek baliklah. Zaman Fatih Mekah tu. Tu Nabi maya jamak qasar. Kita kata tu kan peperangan. Kita apalah. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i sini. Cuma di sini perenggan yang kedua akhir tu maknanya Imam Syafi'i bagi pilihan. Nak semaya qasar pun boleh, nak semaya tamam pun boleh. Tu. Apabila seseorang bermukim pada suatu negeri yang dilewati dalam perjalanan di mana negeri itu bukan negeri yang menjadi destinasi dia kerana perang. Mana musim perang, khawatir akan pecah perang. Tak berlaku peperangan lagi, tapi diambang peperangan. Atau untuk persiapan perang, maka ia boleh merengkas solat dari awal ia bermukim sampai dengan 18 hari. Sebab dia mengambil kira hak paling banyak hak Nabi qasar dalam peperangan Hawazin tadi 18 hari. Dia letak situ hak dia. Tapi setengah ulama tidak gitu. Hak tu kebetulan 18 hari tu. Nak ayatnya boleh. Enggak kih kita yang berlaku ni tidak semesti 18 hari lebih. Contohlah ni siapa bertahun misalnya kau duduk di kawasan perbatasan yang takut tu. Nak tidur pun tidak dibenarkan. 8 jam tak boleh tidur. Nak jaga. Lepas tu tak boleh qasar. Boleh doa lah tu. Tak kira lah 40 hari ke. Tapi hak ni dia kira makna setakat 18 hari. Kira-kiranya dalam sejarah Nabi itulah qasar yang paling lama. Dia kata begitulah. Cuma di sini dia qaidkan, qaid ni maknanya Gabri kata ciri yang agak khusus yang disebut bila seorang bermukim pada suatu negeri yang dia lalu dalam perjalanan. Negeri hak dia berhenti tu, dia lalu, dia maksud gini kalau dalam Arab, dia lalu negeri itu bukan tempat destinasi dia. Bila dia lalu, dia singgah situ. Dia berhenti. Kita kata RNR lah. Kita kata seolah-olah begitulah. Berhenti situ. Baik. Kerana perang. Ini makna pada musim perang. Makna khawatir ataupun kalau tidak, kalau pada waktu itu bukan waktu perang, tapi kekhawatiran akan berlaku perang. Makna dia ambang peperangan. Atau dia berhenti itu, makna di situ berlaku persiapan untuk berperang. Maknanya ada takut tu. Bila-bila masa boleh berlaku peperangan. Maka dia boleh ringkas di tempat tu. Padahal bukan destinasi dia tempat tu. Cuma dia singgah. Dia boleh qasar salat dari awal ia mula singgah di situ. Bermukim tu makna dia mula duduk di situ sampai ke 18 hari. Maknanya apabila telah melewati, apabila lepas daripada 18 hari dia duduk situ, maka dia wajib tamamkan salatnya. Sehingga dia meninggal ke negeri itu dan memulai perjalanan berikutnya. Boleh pada maksud dia. Sebab tu saya kata ni pandangan Imam Syafi'i. Mana kita tidak mengambil kira pandangan yang lain. Kalau pandangan yang lain lebih lagi pun boleh. Lebih daripada 18 hari pun boleh. Ini sebenarnya dia berlaku isunya beginilah. Anda nak sebut ni kalau dalam konteks kita. Lagu mana? Ni ada soalan timbul. Ni kita kena faham ni orang panggil pekoh ni. Misalnya ada sahabat kita tu dia pergi anak dia sakit, misalnya di Kedah ataupun di manalah. Duduk tak ada banyak ke kalau 18 hari. Dia nak cari homestay ke berapa kos dia tu. Mana dia akan duduk di hospital. Bawa beg pun tidak, duduk di tempat menunggu gitu, susah. Lepas tu lagu mana? Boleh ke tak? Dia tanya, dia telefon saya, Ustaz saya nak jamak qasar. Saya kata boleh lah. Dia kata dia ni kadang-kadang semaya pun jadi nak itu, letih dah. Lepas tu kita nak sudah semaya tamam. Hak ni lah kita pegang pendapat ulama kata boleh. Dia pun tidak nak duduk situ, engkau tak duduk sepeta. Benar itu kenapa? Lebih 18 hari. Tak apa ya. Kau tidak nanya dia. Dia kata Ustaz saya ni kata kalau dah makan pun nego. Waktu jaga orang sakit payah sajalah. Anak kritikal. Saya kata ginilah. Boleh jamak qasar lah. Sehingga selesai gitu. Sebab dia pun jangka, saya tanya dia, doktor kata berapa hari jangkitnya? Doktor kata mana tidak akan lebih daripada mana 12 hari. Dia kata tak apa, teruskan lah tu. Keadaan dia tu. Sebabnya ulama kata takut ni hak semakna dengan takut ni dia susah lah. Semakna dengan takut.
Di situlah kita nampak bahawa pendapat ulama-ulama mujtahid bukan pendapat ana ulama mujtahid. Hak orang terima pendapat dia, dia boleh tarjih sendiri, dia boleh ambil hukum sendiri pada nas. Kata-kata dia ni kita tidak boleh tolak main-main. Mungkin kita kata tak sesuai, kita nak ambil pendapat ya. Akan ada suatu ketika awak berada dalam situasi yang sesuai dengan pendapat dia. Sebab tu kaedah dalam fiqh, ijtihad ulama tidak terbatal dengan ijtihad lain. Walaupun ijtihad tu terpendam kerana boleh jadi dianggap waktu tidak sesuai. Tapi ada ketikanya pendapat itu akan sesuai. Akan sesuai. Itu kita kena ingatlah. Jadi itu tujuan bila kita belajar, kita tahu banyak pendapat ni, mana kita boleh sesuaikan dengan keadaan kita lah. Tu tidak termasuk dalam jangan pula kita kata tak boleh bermudah-mudah gitu. Tak, memang Islam nak mudah. Tu jelas. Yassiru wala tu'assiru. Nah, memang Allah nak mudah. Tapi nak mudah pun dia ada ilmu. Kena melalui ilmu lah. Tak boleh kita sendiri tak ada autoriti. Ulama mujtahid ni dia orang ada autoriti. Ulama iktiraf dia. Pok kita ni ulama tak iktiraf. Baca pun kalau tak turut dia kali ke dia masuk kena rujuk kitab lain pula. Kita kena ingat juga kau-kau gitu. Walaupun di sini sebut takut. Lepas tu kalau nak itulah. Masalah jamak tu lain, ni masalah qasar. Jamak tu dia lebih ringan. Tidak bermukim, tidak musafir pun boleh. Tu maklumlah. Dia setengah-setengah masak kata tak ada qasar. Nak kata mana? Tu Nabi qasar tu. Adalah tu cara perbincangan dia. Sebab tu kalau nak tahu nanti siapa bab dia dalam Sunan Nasa'i banyak tu. Tu baca panjang tu. Syekh Ethiopi tu. Okey, tak apa, kita pergi lagi kan. Demikian juga apabila seseorang berperang atau dalam keadaan takut. Atau berperang atau dalam keadaan takut. Sebab berperang ni boleh ni sebab apa? Takut tu lah. Takut apa? Takut melayan nyawa, takut musuh segala, takut tu. Tapi kalau tidak perang pun, kalau ada takut, termasuk juga. Sebab tu dia kata sini, seorang berperang atau dalam keadaan takut, lalu ia bermukim di tempat tujuannya. Dia bermukim di tempat destinasi dia. Mana dia masa dia musafir itu, situlah tempat dia nak pergi ya. Maka dia boleh merengkah solat selama 18 malam. Dia ambil kira hak tadi juga. Hak Nabi buat, setakat Nabi buat. Maknanya Imam Syafi'i dia tak berani nak betul-betul dia ikut, maknanya Nabi buat gini setakat tu. Mana ikut sungguh dia tu, mana betul-betul dia jadikan perbuatan Nabi ni sebagai hak dalam apa-apa. Dia tidak akan langgar tu. Ialah ada juga setengah-setengah tempat yang perlu kepada kita kata takwilan itu. Tapi Imam Syafi'i letak setakat 18 hari. Tu pun kerana ada takut tu lah. Kalau tak ada takut sekat 3 hari ya. Apabila telah melewati waktu mukim, maka dia boleh kembali mengerjakan salat tanpa rengkah. Jadi kalau mana kita kata lepas 18 hari, hak tu dia kena semaya tamam lah. Bila lepas 18 hari. Apabila dia tidak berada dalam keadaan takut, maka dia boleh rengkah semaya tu setakat 4 malam. Mana 3 hari tu mana lebih sikit tak apa. 4 malam tu mana lebih daripada 3 hari. Sekat tu ya. Apabila telah melewati 4 malam, dia boleh kembali mengerjakan salat seperti biasa tanpa rengkas. Mana tamam lah. Tamam. Sebab itulah ni antara dalil lah. Bagi setengah ulama kata dia kata kalau sebab hal ni masih lagi dalam pilihan. Imam Syafi'i sebut bukan pilihan, tidak wajib. Mana boleh juga kita nak qasar sampai 18 hari. Ada juga yang kata begitu. Tetapi setakat anda tahu melalui pembacaan anda dan anda belajar, pendapat kuat dari mazhab Syafi'i 3 hari. Atau 3 hari. Atau amal letak kita 3 hari. Demikian juga apabila dia mempunyai kerabat, besan atau isteri, atau dia tidak berniat bermukim selama 4 malam, maka dia boleh merengkah apabila dia kehendaki lah. Misalnya dia pergi ke satu tempat tu, situ ada anak beranak dia, ada keluarga dia tinggallah dengan anak beranak dia tu. Ataupun dia ada besan, dia tinggal situ. Ataupun dia ada isteri dia, ini isteri yang lebih pada seorang lah maksud ini. Pergi situ ada isteri dia, dan dia tidak berniat bermukim selama 4 malam. Masa musafir pun dia tidak niat untuk bermukim selama 4 malam. Maka dia boleh merengkas apabila dia kehendaki. Maknanya niat dia pun tidaklah lebih pada 4 hari. Sekurang-kurang 4 hari, paling minum 4 hari ataupun 2 hari, 3 boleh lah. Tapi kalau dia niat lebih pada tu, setakat 4 hari ataupun 3 hari. Mana selepas tu dia kena sembahyang tamam. Ada juga, ni biarlah saya nak sebut biar kita nampak. Saya bimbang gini ya, bimbang kalau kita tidak sebut juga
dia punya pecahan-pecahan masalah tu, takut kita anggap ini saja pendapat yang ada. Bila juga begitu. Dia sebenarnya dalam pengajian tentang safar ini bukan pendapat tidak kuat-kuat juga. Betul kita pergi niat nak duduk 3 hari, tiba-tiba yang berlaku tidak 3 hari. Kerana apa-apa kes yang berlaku secara tiba-tiba menyebabkan seminggu tetap boleh qasar. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, dia kaitkan dengan takut, dengan perang. Kalau tidak kerana itu, kena semai tamam lah. Tapi setengah ulama lain dia tidak kait gitu. Maknanya sesah masalah tu. Jadi nak pilih kat mana ikut lah. Jangan pula kita kata ni kaedah mazhab.com ni, mudah.com. Tak, tidak. Hak ni tak ni ulama daripada dulu lagi khilaf dah. Untuk memudahkan kita. Hak naknya jangan tinggal semaya. Qasar ni bukan tinggal semaya. Hak tinggal semaya tu tak boleh. Hak tu tak ada khilaf. Tinggal semaya tak boleh. Qasar ke jamak ke, dia bukan isu tinggal semaya ni. Isu kita kata mana enjak lah, enjak waktu ataupun kurang. Kalau jamak tu mana kita enjak waktu. Sebab tu dia ada istilah jamak suri. Jamak suri ni makna semaya dalam waktu. Cuma enjak tu tak di akhir ni, tak di awal. Selalu tak di awal. Gabung, nampak macam bersambung. Sebenarnya tidak, dipisahkan oleh jarak waktu, batas waktu tu. Tapi panggil jamak juga, tapi bukan jamak hakiki. Hak tu lebih ringan. Hak qasar ni agak berat sikit. Sebab tu dia, disiplin dia lebih ketat. Hak tu yang kita nak bincang ni. Yalah kalau mazhab lain, misalnya mazhab Malik tu, tengok bagaimana pandangan terhadap qasar. Tak ada dia. Tak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain pun ada. Jumhurnya ada lah. Pendapat jumhurnya ada. Jadi dalam perenggan ini, apabila dia tu ada keluarga lah, tak kira lah kaum kerabat dia ke, besan dia, isteri dia ke, lepas tu dia pergi pun tidak niat tidak niat nak duduk situ sampai 4 hari, tak niat pun, maka dia boleh, walaupun tak niat boleh, asalkan dalam tempoh tu, walaupun dia tidak niat, dia boleh jamak qasar. Dia boleh qasar, jamak lagi lah, dia boleh. Jadi isunya kalau dia niat, misalnya kata niat nak pergi niat seminggu, sekat 3 hari atau 4 hari, mana hak lebih lagi 3 hari tu kena semaya tamam. Okay. Baik, Rasulullah SAW berserta para sahabat telah meringkas salat pada tahun penaklukan kota Mekah, yakni pada tahun Fatih Mekah itu. Dan juga pada saat melaksanakan ibadah haji mereka, dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Abu Bakar serta sebahagian daripada mereka yang mempunyai satu rumah atau lebih, atau yang mempunyai kaum kerabat di Mekah. Di antara mereka adalah Abu Bakar yang mempunyai rumah. Moga asal dia duduk situ, dia adalah rumah dia. Mana dia balik tu duduk rumah dia, tak perlu duduk hotel kita kata. Dan kaum kerabat di Mekah, moga asal daripada situ kan. Umar yang mempunyai banyak rumah di Mekah, begitu juga Uthman yang mempunyai rumah dan kaum kerabat di Mekah. Saya tidak mengetahui salah seorang daripada mereka yang diperintah Rasulullah untuk menyempurnakan salat. Mereka tidak menyempurnakan setelah Rasulullah wafat. Maknanya sahabat Nabi ni, bila dia pergi buat haji di Mekah tu, siapa kita kata berminggu-minggu tu, di situ ada keluarga dia, di situ ada rumah dia. Saya nak Usman, saya nak Umar, siapa beberapa buah rumah. Makna kita kata ada menatu, tetap boleh qasar. Kita kata tu balik kampung tu. Tak, sebab dia sudah jadi penduduk Mekah, Madinah. Makna seolah-olah bila dia mari ke Mekah tu, orang tak panggil balik, orang panggil ziarah. Jadi maknanya dia tetap boleh qasar. Sepanjang ni lah kita kata duduk sana, berbelah bagi lagi nak menetap ke tidak tu. Jadi bila balik Kelantan ni, ada rumah ayah, ada rumah kakak. Lepas tu lagu mana? Boleh qasar. Tu maksud dia sini. Tak ada masalah. Waktu bila kita lihat orang duduk maya, mana tu email tak maya? Kata tu email maya jamuk tu. Tapi kalau dia minta kita buat aja, disunat kita tu, tak apa dah, salah tu. Tapi kalau ada lain, kita suruh orang lain. Biasa ya gitu tu. Tu yang dimaksudkan di sini. Nabi tak suruh semaya tamam dak. Nabi tak suruh semaya tamam. Ni. Bahkan telah dihafal. Dihafal ni makna jelas ingatan tu. Dan diriwayatkan daripada ahli ilmu bahawa mereka meringkas salat. Duduk Mekah tu lebih daripada 3 hari. Mereka memang ringkas. Sebab saya sebut tadi, walaupun kita pergi ke Arafah, balik semula ke Mekah, semua tu dilakukan dalam keadaan qasar. Ni bukan kata andaya-andaya, dihafal. Hufizah. Dihafal.
Dan diriwayatkan. Maknanya sahabat-sahabat ingat. Walaupun hak tidak meriwayatkan. Ada setengah sahabat tu ingat dan dia riwayatkan riwayat ni. Mana ayatnya kuat lah. Gitu. Begitulah. Baik. Seterusnya. Qaul yang ke-618. Imam Syafi'i berkata. Boleh faham tadi maknanya kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i peluah juga, tidak kata sepit sangat dalam mazhab Syafi'i sendiri pun. Sebab itulah kita kena faham lah, dalam kita konteks kita sekarang saya sebut dalam sesi sebelum ni, mana kita pergi ke stesen bah tu maya jamak dah, padahal kata baru lagi tu. Semua orang terima, orang boleh terima dah. Kalau ada kata taklif pun orang ambil boleh lah. Nak ayatnya kedudukan tu sebab ada bah ni dia tak berhenti pada dia direct TBS maknanya dia ambil kira dah muka dia hebat tu dia main jamut dah. Lepas tu kita dak masalah kita ada timbul atas dia suruh berhenti bah kata kan main jamut lah kedah bah tu tak berhenti ngepek dia kata bah tak berhenti. Muka dia nak suruh sampai subuh sana tu. Lepas tu saya kata gini lah, ambil spray mai mai lah ke mana dia kata. Ini isu maklumat lah, isu maklumat tak siapa. Sama ada dia tak siapa ke maklumat atau maklumat tak siapa ke dia, wallahu alam lah. Tak tahulah tu. Saya kata spray tak payah lagi Mekah ke? Mekah tak apa dah tu. Mekah tak apa. Kita ada pengalaman naik bah tu. Kata sini pun boleh tak pergi Mekah pun. Kira-kira musafir ni boleh lah. Teragak-agak dia. Dia kata buat sebagai Mekah semaya duduk nak jadi masa dia nampak nak rokok ke mana, dia buat setakat boleh gitu. Tinggal tak boleh sekali-kali. Tak boleh. Kok mana? Itu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok lagi. Apabila beberapa orang keluar dari suatu negeri menuju ke negeri lain di mana jarak tempoh mereka memungkinkan untuk meringkas salat. Maknanya jarak tu masafah safar. Namun mereka berniat singgah untuk waktu yang tidak ditentukan apabila melewati tempat yang subur di sana, maka tidak boleh bagi mereka meringkaskan salat. Dia gini, kalau kita learn RNR lah, dia niat dah. Hak dia negeri hak dia nak pergi tu, tempat dia tinggal dengan negeri hak dia nak pergi, niat hak dia nak bermukim di situ, memang sapa masafah safar. Kalau dia sapa situ memang boleh jamak qasar. Tetapi dia niat. Namun mereka berniat untuk singgah. Berniat singgah untuk waktu yang tidak tentu. Mana dia niat untuk singgah di satu tempat. Tu. Tapi singgah situ pun tidak niat lah. Nak berapa hari, tak tahulah. Singgah. Tu. Misalnya tempat tu oasis, kawasan oasis ke subuh lah, ada sumber air dan sebagainya. Maka tidak boleh bagi mereka meringkas salat. Maksud Imam Syafi'i ini, kalau tempat tu tak sapa masafah safar. Misalnya kita kata tempat dia tinggal dengan tempat dia nak pergi tu katakanlah kita kata 900 km contoh. Dia pun berhenti tengah jalan. Niat dah masuk lagi nak berhenti. Sebab kita niat nak berhenti darat nak di di Gua Musa. Tapi tak apalah sebab masafah tu sudah melebihi masafah. Tapi kalau niat nak berhenti di Kuala Krai, nak mai di masjid besar Kuala Krai, tak sapa lagi masafah dia tu. Mengikut Imam Syafi'i tak boleh. Tapi orang kita tak amat dah tu lah ni. Ya? Boleh dah sebab luar mungkin kita dah. Walaupun tak sapa ke tempat kita nak pergi, tapi on the way dia kira tu. On the way tu. Bukan on the way daripada tingkat atas turun bawah tu. Kita ni waktu pun on the way. Tak sapa lagi, on the way dah ni. Bunyi lagi bini duduk kecek turun daripada tingkat atas, on the way. Tak boleh pakar tu. Sebab dia telefon ni macam-macam. On the way, kata on the way one no, kata lama ketemu. Kau baru nak turun. Yalah tu. Dia tak pakai kasut lagi. Tapi on the way dia sebab turun nak pakai kasut dah tu. Tu on the way dia. Tak pening. Rosaklah dia punya kira-kira kita tu. Kau tahu gitu kawai pun tak turun lagi. Hak ni maksudnya turun. Dalam perjalanan dia niat awal-awal nak berhenti situ. Kalau tempat dia berhenti memang sudah sapa dah masafah memang dia boleh. Tapi kalau tak sapa tak boleh. Tu nas daripada Imam Syafi'i. Sebab itulah bila dalam bab mazhab ni kadang-kadang pendapat mazhab tidak semestinya itu pendapat Imam Syafi'i. Kenapa hal tu? Akan tetapi bila niat mereka akan singgah di tempat itu selama 1 atau 2 hari, tidak sampai 4 hari,
maka boleh bagi mereka salat. Tapi kalau niat memang niat nak duduk situ sehari ke 2 hari niat, tu memang boleh pula. Memang boleh pula. Kalau tadi niat singgah tapi tak dalam hati masa niat tu tidak tentu kena berapa hari, tak ada, berapa jam, tak ada, singgah gitu ya. Tapi hak ni singgah tapi ada niat. Niat tu niat waktu, mahdudul waktu tertentu, sehari ke 2 hari, maknanya tak lebih daripada 4 hari ataupun 3 hari, boleh qasar. Apabila mereka melewati suatu tempat, kena ingatlah istilah melewati ni mana bukan tempat yang dituju, bukan tempat destinasi untuk safar dia. Apabila mereka melewati suatu tempat dan bermaksud bermukim di tempat itu selama 4 hari, maka mereka tidak perlu merengkahkan salat. Apabila mereka melewati suatu tempat dan bermaksud mukim di tempat itu selama 4 hari, maka mereka tidak perlu merengkah salat. Sedangkan apabila mereka tidak berniat bermukim selama 4 hari, namun ternyata mereka bermukim di tempat selama 4 hari, maka setelah 4 hari tersebut mereka harus mengerjakan salat tanpa ringkas, menurut pendapat yang mukhtar dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya begini, dia ni sebenarnya dia buat perenggan lain lah sepatutnya, cuma dia tak dalam perenggan yang sama. Apabila mereka melewati satu tempat, maknanya tempat dia maksud melewati satu tempat tu bukan tempat destinasi safar dia, bukan. Dan bermaksud, maknanya dia ada niat bermukim di tempat itu selama 4 hari. Imam Syafi'i kata tidak perlu. Kena ingat istilah terjemah dia betul dah. Tidak perlu ni maknanya masih ada pilihan. Mana kalau dia tidak, mana dia tak perlu untuk rengkah, sebab apa, dia niat dah duduk situ selama tu. Selama 4 hari. Maka dia semaya tamam lah. Tapi boleh semaya qasar. Sebab tu kalau kita perhatikan terjemahan itu kitab ni, kadang-kadang dia guna tidak harus. Maknanya hak tu maknanya dia tak boleh qasar. Tapi kalau tidak perlu, maknanya boleh lagi, ada kelonggaran. Ringan tu, bahasa tu ringan. Mana boleh. Tapi kalau kita nak mengikut pendapat kecenderungan Imam Syafi'i, molek semaya tamam lah. Itu maksud dia. Sedangkan apabila mereka tidak berniat nak pergi ke satu tempat, singgah di tempat lain, dalam keadaan tidak berniat untuk bermukim selama 4 hari. Tidak niat pun nak bermukim, tapi bila duduk situ tiba-tiba lebih daripada 4 hari jadinya, maka selepas daripada 4 hari itu dia harus wajib, maksud harus mengerjakan salat secara tamam tanpa merengkas, menurut pendapat yang mukhtar dalam mazhab Syafi'i. Okey, kita tengok semula. Ni ada sepatutnya dalam perenggan lain ni, tak apalah. Jadi Imam Syafi'i kata bila seseorang tu nak pergi satu tempat, dan tempat yang dia nak pergi tu kita kata destinasi safar dia lah, tempat dia mungkin. Tiba-tiba Tutup dah. Okey, saya teruskan lah. Okey, cuba tengok semula tu. Takut tak faham. Tu dia sebenarnya dekat masalah tu. Jadi apabila orang nak musafir ni, dia nak pergi satu tempat. Jadi tempat tu tempat destinasi dia lah. Tiba-tiba dia lalu, dalam perjalanan lagi dia lalu di satu tempat lain, dan dia bermaksud nak duduk situ. Duduk situ, tempat tu bukan destinasi dia asalnya. Nak duduk situ 4 hari, selama 4 hari. Kalau dia nak pergi sebenarnya tempat lain, dia duduk situ 4 hari. Berti, jelas nak duduk sini 4 hari. Katakanlah gitu. Maka Imam Syafi'i kata tak perlulah dia rengkah maya tamam lah. Maknanya sini nak rengkah pun boleh. Sebab apa? Dalam perjalanan. Tapi Imam Syafi'i kata tak perlulah. Mana bagi Imam Syafi'i, soalnya Imam Syafi'i dia lebih suka semaya tamam. Sebab apa 4 hari tu? Sedangkan kisah lain pula, apabila mereka tidak berniat bermukim sampai di tempat tu, dia tidak niat nak mukim 4 hari. Misalnya niatnya asalnya 2 hari ataupun 3 hari, mana boleh lah untuk qasar. Tetapi ternyatanya mereka asalnya tidak niat untuk 4 hari, tapi jadi 4 hari. Jadi 4 hari tanpa niat lah. Niatnya 2 hari ke 3 hari, tapi jadi 4 hari. Maka setelah 4 hari tersebut mereka harus mengerjakan salat tamam. Jadi kalau gitu maknanya setelah 4 hari sampai hari ke-4 ataupun selepas hari ke-4, sebab dia ada khilaf tu, maka dia kena semaya secara tamam.
Tapi banyak saya tengok dalam kitab Imam Syafi'i dia kata hari keempat tu hari yang melepas had dia. Mana hari keempat tu dia kena semaya secara tamam dah. Ada setengah kata itu ekstra sehari. Mana kalau lepas 4 hari. Sebab dalam bahasa Indonesia ni kena ingat, kalau tengok Arab setelah ni boleh ada kita bahasa lepas. Nah, dia ni setelah tu mana duduk pada hari keempat. Tapi kalau dalam Arab tu mana dia kira ekstra 4 hari, ekstra lah. Sebab dia ada kira-kira lebih kurang. Sebab kalau kita kira hari 4 hari, pada kau nak kira je 3 hari tak habis hari. Kira. Sebab menggoda waktu kan, daripada orang panggil 1 hari tu bermula daripada kita kata malam tu sampai kepada pukul 7 ni pula. Orang panggil 24 jam. Awak ni kira jam, kau kira hari. Tu lain tu. Tu jadi gitu tu. Jadi mana dia wajib, harus ni mana wajib mengerjakan salat secara tamam. Kalau dia tidak niat tiba-tiba sampai 4 hari. Mana 4 hari atau selepas 4 hari dia kena tamam. Ini menurut pendapat yang mukhtar. Tapi kena ingatlah, kalau dia sampai ke tempat yang dia tuju, waktu hak maksimal dia 4 hari. 3 hari hingga 4 hari sekat tu ya. Lepas tu tak boleh. Lepas tu dia tak boleh nak qasar. Habislah setakat tu. Jadi kalau kita tengok dalam berkait dengan qasar ni pun, kita dalam mazhab Syafi'i pun masih ada kelonggaran lah. Luas juga tu. Kalau ikut waktu saja pun kita tengok pendapat Imam Syafi'i pun kalau gini-gini. Tapi pokok mana asasnya, kalau dalam keadaan biasa, kalau kita sampai ke tempat kita, tujuan kita tu setakat 3 hari. Jadi kalau kita singgah, itu tidak dikira tempat destinasi kita. Waktu tu khilaf juga. Nak qasar pun boleh, nak tamam pun boleh. Kalau lepas 3 ataupun 4 hari. Itu maksud dia. Mana kalau kita nak mudah kan, kadang kita terpaksa berhenti. Contoh ni pernah ana berlaku pada ana lah di Kedah. Kereta rosak. Kita singgah lah sebenarnya. Singgah tu betul-betul rosak kereta. Dia apa ni? Sebelum sampai ke Sungai Petani. Baiki, tak ada barang. Bermalam kita di situ. Enggak tu kita tu semalam tak apalah. Ni kata-kata lebih. Jadi itu contoh kes yang tidak niat, tidak maksud tu. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi Imam Syafi'i kata kalau lebih 4 hari dia, masalah dia lebih suka tamam lah. Mana dalam tempoh 3 atau 4 hari tu semai qasar. Kalau lebih baru tu mai tamam. Begitu. Baik, seterusnya kewajipan solat Jumaat. Ni berkenaan dengan solat Jumaat ni. Dalam solat Jumaat ni dia bincang semualah berkenaan dengan syarat solat Jumaat ni ditentukan oleh kerajaan ataupun tidak. Cuba kita tengok. Kita ambil sedikit sebab dia ni pandai juga ni. Tak sempat kita nak bincang semua kan. Kewajipan solat Jumaat. Imam Syafi'i berkata, saya nak bagi tahu tu apa ni, siapa dia nak dapat kitab tu. Tak maklum lagi tak tu dah. Rifat Fauzi tu lah. Tu boleh tengok dalam Shopee ya. Ni bagus. Saya rasa kena ada lah kalau nak belajar dia punya kitab pun. Saya ni ada Arab. Berapa jilid? 16 tak? 16 jilid. Berapa harga tu? 1,000 lebih. 1,000 lebih ni kambing kau berapa lah ni nak. Tu cara beli kitab dia kena piah gitu. Baru jadi nak beli kitab. Bagus tu, kena ada, wajib ada tu sebenarnya. Saya ni ada Arabnya. Yalah kalau ada Arab tu free lah, kita boleh bagi PDF lah. Tapi perlulah. Saya pun tengok dah sempat ni. Alhamdulillah besar sungguh punya jasa masyarakat Indonesia ni. Kena ada tu. 16 jilid. Tu jilid kedua kita dah baca ni, jilid kedua. Tu molek tu. Mana detail barang ni. Cuma saya tengok dah lah, maknanya mukhtasar ni dia buat sebab dia tengok kadang-kadang isu-isu tu lebih kurang dekat sama, maka dia pun tak masuk lah. Sebab tu dia panggil mukhtasar. Tapi hak tu dia ada tahqiq. Kalau ada kesilapan nasah dia akan sebut gini bawah tu. Setakat saya tahu hak detail ni. Baru boleh mengaji, baru sedak sik nak. Kalau ada belaka pakai baca tu. Puas hati. Tak apalah kita ambil sikit. Saya ambil ringkas ni. Mana kefarduan Jumaat? Ijab di sini wajib, mana fardu? Kefarduan salat Jumaat. Okey. Kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu taala berfirman, "Idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah." Tu asal dia, Jumu'ah bukan Jumaat. Min tu berbaris hadapan. Tu asal dia.
Mana kalau ada sebut hari Jumaat tu, cik popok ngaji kitab lah tu. Nah, hari Jumaat tu asal dia. Fas'au ila zikrillah. Allah SWT berfirman, apabila kamu diseru makna dilaungkan azan. Dilaungkan azan untuk melaksanakan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah. Jangan bertangguh lagi. Bila sudah azan, jangan bertangguh lagi. Ya? Apa dia? Bai waktu. Maksud dia beza begini. Bersegera juga, cumanya tidak ditekankan seperti Jumaat, sebab Jumaat ni masalah khutbah tu. Sepah ni khutbah tak boleh nak qada. Sepah kata tinggal semaya lah, rakaat dah pun boleh qada. Maknanya semaya tu, mana di segi kelebihan itu pun dapat, mana tak tertinggal. Tapi hak ni tertinggal khutbah, maknanya salat tu setengah ulama kata tak ada langsung khutbah, dia kena semaya 4 rakaat. Ada yang kata begitu. Tapi kebanyakan katanya kalau tak ada rakaat kedua pun tak ada, tu kena semaya 4 rakaat. Ya? Ya? Bersegera juga, tapi tidaklah seberat yang ditekan kepada Jumaat. Bersegera Jumaat ni kerana khutbah tu. Khutbah tu, sebab tu dalam mazhab Hashmi, orang tak dengar khutbah tidak dikira mencukupkan quorum 40 orang tu. Tidak dikira. Itu maksudnya. Makna semaya lain pun begitu juga, tapi tidak ditekankan sebab ni dia melibatkan khutbah. Kalau semaya lain kita tinggal ada, boleh qada. Ni tak boleh. Nak qada mana? Nak baca khutbah je. Nah, tak boleh. Itu maksud dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan yang menyaksikan dan disaksikan. Wa syahidun wa masyhud itulah. Baik. Okey. Itu sebagai muqaddimah di bawah bab kefarduan Jumaat. Maknanya apa? Maknanya Imam Syafi'i dia kata nak bincang bab Jumaat, inilah ayat yang paling utama yang menandakan wajib Jumaat tu. Kemudian Imam Syafi'i kata, diriwayatkan daripada Atha bin Yasar daripada Nabi SAW bahawa Nabi bersabda, syahidun yaumal Jum'ah wa mashhudun yauma Arafah. Ni anak terjemah lebih mudah ni. Sebab terjemah, kalau kita kata terjemah Indonesianya, yang menyaksikan adalah hari Jumaat, kepening tu. Dan yang dipersaksikan adalah hari Arafah. Kita tegak dia lah yang ayat tu dah kita. Mana agak tu Ustaz Mak tu dah. Ginilah mudahnya. Maknanya orang yang, maknanya syahid tu mana orang yang hadir semaya Jumaat dengan lengkap, dengan sempurna. Wa mashhud, dan orang yang hadir pada hari Arafah itu dia disaksikan. Maknanya disaksikan oleh orang, kedudukan dia tu disaksikan. Tadi dia syahid, dia jadi saksi, maknanya dia hadir. Maknanya dan hari Arafah tu masyhud. Nak ayatnya hari Jumaat tu mana besarlah, seperti mana hari Arafah tu juga besar. Itu nak ya. Cuma syahid ini maksudnya orang yang hadir hari Jumaat untuk salat Jumaat. Masyhud tu makna orang yang hadir pada hari Arafah tu, dia juga disaksikan oleh Allah, maknanya dapat perhatian Allah. Kalau dalam syarah hadis, dia nak ayatnya masyhud yaum Arafah tu, nak isyarat pada hari Arafah tu, itulah tempat besar dalam bab ibadah haji. Kan Nabi kata al-hajju Arafah, haji tak Arafah tu lah. Tak waktu tak boleh. Baik, tak apalah, cuba kita tengok sini. Ataupun kita nak jemah syahidnya orang yang hadir hari Jumaat. Hadir dia begini dalam bahasa Arab ni, kemudian bahasa Melayu tu panggil dia, kalau nak kira ayat lengkap, syahidu salati yaumil Jumaah. Tu kalau lengkap. Kalau kita nak masuk semua, orang yang hadir salat hari Jumaat, bukan hadir hari Jumaat. Hadir hari Jumaat tapi duduk rumah. Tak gimana hari Jumaat. Tu kan maksud dak. Orang yang hadir mana orang pergi sembahyang Jumaat lah. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah ada bersabda, nahnul akhirun wa nahnus sabiqun yaumal qiyamah baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim fahadzal yaum alladhi ikhtalafu fihi fahadana Allahu lana fahadana Allahu lahu fannas lana fihi tab'un al-yahud gadan wan nasara ba'da gadin. Kita yang terakhir, Nabi kata, kita terakhir ni makna kita umat yang terakhir, dan kita yang terdahulu.
Suspend mula-mula. Kita terakhir, kitalah yang terdahulu. Cumanya kitab yang didatangkan kepada mereka sebelum kita. Cumanya mereka terima dulu kitab suci sebelum kita. Dan kita diberi kitab suci selepas mereka. Maka ini adalah hari yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk pada kita pada hari itu dan manusia mengikuti kita. Orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Yahudi lusa. Maksudnya begini hari ini, dia sini dia tidak sebut. Kita ni memang umat terakhir, tapi di hari akhirat kita lah yang mula-mula sekali dihisap di mahkamah Allah. Kita dapat kemuliaan lebih pada orang lain. Kalau nak kira kitab suci pun dia dulu, kita ni lewat sekali. Tetapi kukuk maknanya kita lah. Ni hadis ni hadis untuk nak ayat kemuliaan umat Nabi. Untuk nak ayat kemuliaan umat Nabi lah. So yang keduanya berkaitan dengan cuti. Berkaitan dengan cuti tu, kita ni cutinya hari Jumaat maksud sini. Lepas tu besok hari Sabtu tu puak Yahudi, yang ni hari Sabtu. Lusa tu puak Nasara pula, yang ni hari Ahad dia cuti. Tu nak ayat tu ya. Pada hakik maknanya di sini Nabi nak ayat 2, makna kelebih hari akhirat kita lah. Kita mula-mula sekali dihisap. Kemudian berkait dengan cuti pula. Mana kita dulu hari Jumaat. Lepas tu Ghadan Yahud, besok Yahudi. Yang Yahudi ke hari Sabtu. Ba'da Ghadan yang ni lusa, selepas esok. Lusa lah. Itu puak Nasara pula. Kata Imam Syafi'i, sebagai seorang yang baligh merdeka dan ada uzur dan tidak ada uzur, apabila bermukim di suatu tempat, maka wajib atasnya melaksanakan salat. Kena ingatlah bermukim sini mana 3 hari, paling maksimumnya 4 hari. Jadi kalau dia bermukim itu makna bermukim terus tinggal di situ, itu tak timbul masalah. Maka wajib atasnya melaksanakan salat Jumaat. Jadi maknanya kalau klik 2 hari 3 hari tak payah. Tak Jumaat sama lah kira-kiranya. Menggodok sini sama tu. Tak boleh juga gitu. Hak ni masuk sekali-sekala. Kalau hak tetap gitu tu tak boleh. Dia kena semaya tu. Cuma sekali-sekala tu boleh lah. Jadi di sini kenyataan Imam Syafi'i ni asah lah ni, asah dia. Seseorang yang baligh, mana kita kata macam syarat lah ni, merdeka, sehat dia, tidak ada uzur tubuh badan, bermukim di suatu negeri, mana tidak musafir maksudnya, maka wajib, hukum wajib atas dia. Wajib ni fardu ain, bukan kifayah. Di sini maksudnya. Maka Imam Syafi'i pun perjelaskan dalam qaul seterusnya, uzur itu adalah sakit. Di mana bila ia menghadiri salat Jumaat, nescaya mana kemungkinan besar sakit dia akan menjadi semakin melarat, semakin parah, atau dia akan mendapat kesakitan yang tidak dia boleh tahan lah, yang dia tidak boleh nak sanggup hadapi sakit dia tu. Tu dipenjara oleh penguasa atau meninggalnya orang yang bertanggungjawab atas urusan seperti kaum kerabat dan para sahabat. Tu makna tu maksud uzur. Dia oleh penjara. Pihak penjara tak menatubik, tak boleh pergi sembahyang Jumaat kan, yang lari. Tu benar. Tu termasuk uzur tu. Ataupun berlaku kecemasan, keluarga sakit ni tak boleh nak tinggal, terpaksa. Tu termasuk dia tu. Sebab tu hak ni kini benar-benar ginilah hak doktor, ada kelonggaran untuk doktor tu siapa beberapa waktu buat pembedahan tu. Ni tu jelaslah tu hak jemaah ni. Ini maksud uzur. Jadi perincian uzur yang dimaksudkan tadi ni lah. Sakit fizikal, mana kalau dia pergi sakit ni, sakit itu tahap mana? Kalau dia pergi, dia jadi melarat, kau parah sakit dia. Ataupun kalau pergi, dia tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan. Tak boleh nak hadapi. Ataupun dia dipenjara, ataupun meninggalnya orang yang bertanggungjawab atas urusan dia seperti kau kerabat, maknanya meninggal, keluarga terdekat dia meninggal. Yang mana dia yang terlibat menguruskan kau kerabat dia, ayah dia yang dia jaga ke meninggal dunia. Itu maksud. Ataupun para sahabat kau dalam keadaan yang mana dia tak boleh. Dia gini contohnya gini lah, misalnya aksiden ni pernah berlaku lah. Ini pada jiran saya juga. Kita pun terpaksa pergi. Dia tak ada nak minta tolong, nak Jumaat, aksiden, dia telefon kita. Kata Saman, dia kata nampak berat juga ni. Jadi dia jenis mabuk darah tak boleh. Dia telefon kita. Takkan kita nak kata, telefon ke hospital lah, hamba nak pergi Jumaat ni. Tu berat benar tu. Tak ngaji supaya kau langsung tu. No.
Sebab tu lah isu semaya rapat tu lah. Nah, hak ni nak selamat nyawa, hak tu kaedah tu ya gunanya. Kira-kira gitulah. Buat gitu kan nak selamat nyawa. Hak tu wajib, selamat nyawa tu wajib. Hak ni sunat. Sunat rapat sah tu. Sebelum rapat pun, patut kita pun sebelum ni hak kata rapat pun tidak ikut piawaian. Dah rapat tu lagu mana? Lah ni pun bukan rapat sah, rapat sejadah. No. Jadi tak faham banyak kau. Jadi bukan 2 tahun tak ingat dah cara tu. No. Jadi dalam kes ni, ni lah. Tinggal jemaah. Kita pergi uruh punya orang aksiden tadi tu. Sebab dia minta tolong kita. Dia pun boleh ada tak ada arah tu. Tu macam pernah berlaku gitu. Separuh nasi tinggal, duk tengah makan nasi. Tinggal lagi, pakai basuh tangan tinggal begitu. Mati. Anak mati. Mak paruh, ayah paruh. Mati anak dia. Anak seorang tu. Lepas tu boleh pula lepas tu. Tapi nak ayah mati tu. Nak macam mana? Itu contoh uzur tu. Maknanya kita boleh letak dia uzur atau kecemasan. Apabila anak atau ibu bapanya sakit dan ia takut kematian akan menimpanya, maka tidak mengapa. Mana dia jaga anak ayah dia tu, mana kalau tinggal boleh jadi mati. Maknanya kritikal. Misalnya duduk di ICU, doktor kata tak boleh tinggal dah ni. Kena duduk tempat ni, tunggu announcement kita lah macam mana. Ataupun doktor suruh masuk, siapa tanya jemaah, duduk situ lah, tak payah pergi mak. Itu maksud dia nya. Saya habiskan ni. Apabila ia mengira akan tertimpa kebakaran, tenggelam, kecurian atau kehilangan sesuatu, sementara ia berharap jika tidak menghadiri salat Jumaat akan dapat menghindari hal-hal tersebut atau meminimalkan kerugian, maka tidak mengapa dia meninggalkan salat Jumaat. Apa dia maksud ni? Kita kata bencana tu, kecemasan itu tak berlaku, tapi kemungkinan besar akan berlaku kebakaran. Akan tertimpa kebakaran. Tak tahulah situasi tu, dalam situasi tu. Mana kalau kita pergi Jumaat ni boleh jadi tenggelam ni perahu ni, kapan ni, dalam keadaan tu. Mana kalau kita pergi Jumaat ni boleh bahaya pada keluarga kita, tak ada tempat nak tinggal. Nak letak dalam kereta pun tak berani. Ataupun boleh jadi berlaku kecurian. Ingat saya sebut di misalnya ada barang berharga dalam kereta nak bawa ke masjid tak boleh. Menggomeng ulpah kena dah. Kayak saya cerita, Jago Dem pun kena. Abekuk haduk pondok kenali ke kerja di istana ke. Ingat duit dia 10,000 kena curi di masjid Telipuk Tak, ingat tak? Dia mari jumpa saya letih terduduk dia. Lama dia kata dia kumpul duit tu nak bayar, nak beli tanah, nak bayar deposit tanah. Pergi semaya mai Zuhur lah. Duit letak dalam bonet kereta. Tidak letak dalam ni tak sewa orang nampak. Rupanya orang tahu. Nya cokeh pintu kereta ambil duit. Bila dia keluar semaya tengok kereta dia itu terbuka, tengok duit tak ada. Dia pergi masa terduduk dia. Tak nak cash mula-mula. Mungkin kerja pun kerja biasa gitu ya. Dan itulah maksudnya, mana situasi tu kita yang tahunya. Mana keadaan tu kalau kita tinggal jadi kerugian besar kita. Ataupun berlaku kematian, ataupun berlaku kebakaran, berlaku malapetaka lah. Kalau kita ada kemungkinan berlaku tu, mana jauh lah. Dalam situasi, sebab tu dalam nak amal ni kena ikhlas lah. Bukan alasan tu. Bukan alasan tak segi jemaah, ikhlas. Mana dia ni mana dia pergi, tapi keadaan tu kalau sampai tahap tu tak apa lah. Tu dalam kategori uzur lagi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Misalnya mak sakit atau isteri nak beranak ke misalnya, tak boleh. Tunggu tak payah semak lah gitu. Enggak, dia bukan anak hari beranak. Mana sekali-sekala begitu. Demikian juga apabila kehilangan anak atau hartanya yang berupa hamba, haiwan atau yang lain, dan dia berharap dengan mengurusnya dan meninggalkan salat Jumaat akan memperoleh semula harta itu kembali, maka dalam kondisi seperti itu dia boleh meninggal. Dan itu termasuk dalam kategori uzur. Anak ilah di shopping mall lah kita kata dah ilah. Ini waktu Jumaat dah. Kita pergi mai Jumaat dulu, lepas kita cari pani pula. Tak cerdik tu lagu tu. Islam ni dia cerdik, dia mengajar kita cerdik. Mana dalam keadaan itu cari anak dulu. Mana kalau mungkin cari anak tu jumpa. Kalau pergi mai Jumaat pun tidak duk khusyuk dah tu. Tu maksud dia nya. Kita boleh kias dirilah tu. Ini contoh-contoh yang dibuat oleh Imam Syafi'i ayat ni, keadaan yang kecemasan itu. Dan ini berlaku secara di luar ikhtiar manusia. Dalam keadaan ni bukan kata sunat, harus. Tak ada ulama kata sunat. Harus. Maknanya dia tetap boleh pahala Jumaat lah kalau sebelum tu dia pergi Jumaat.
Itu maksud dia. Tu maknanya kategori uzur. Patut selepas tu dia buat pula takut, kerana takut ataupun apalah tadi uzur tu itu maksud uzur. Dan sebenarnya kita boleh kias sendirilah sesuai dengan zaman kita lah kata uzur. Sebab tu Ana sebut tadi dalam kini keikhlasan itulah. Kalau tidak ada keikhlasan, dia akan boleh beralasan. Gitu. Okey, kita berhenti setakat tu. Ada apa-apa persoalan ke? Ni kita bincang nas Imam Syafi'i lah, tidak bincang secara khilaf-khilaf. Ini tadi yang pergi 4 hari, 3 hari. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, kalau 3 hari kalau tak boleh, kita sahabat main taman dah. Mana? Kalau kebiasaan lebih 3 hari. Kita pergi dia memang lebih 3 hari. Memang kena main taman. Apa tu kena main taman? Main taman dah. Dia ke dalam ni. Ada ekstra. Dia dalam ni mungkin ekstra macam. Kalau kita pergi buat 3 hari dia puasa, lepas tu taman. Ada juga pendapat tu, ada. Dalam kitab memang ada sebut. Dia kira gini. Dia kira tapi pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i lah, pendapat Imam Syafi'i sendiri, dia kira tempoh 3 hari. 3 hari itu maknanya bila kita sampai. Maknanya maksud bila kita sampai, makna sebelum sampai tu dia istilah dalam perjalanan. Dalam perjalanan lama pun tak apa. Sebab dalam perjalanan. Bila sampai tu maknanya bolehlah jamak. Situ dia kira start 3 hari. Mana kalau selepas tu lebih pada 3 hari ataupun lebih pada 4 hari, kena semai taman. Misalnya kita contohnya, kita ambil masa contoh sebab tu kita sebut tadi kan, mana daripada Mekah ni kata 5 hari berjalan ni. Memang tak ada masalah, hal tu kena semaya qasar lah. Bila sampai tu 3 hari. Sebab tu disebut 3 hari di Mekah, lepas tu Nabi pergi 3 hari ke Arafah tu. Maknanya kalau lebih 3 hari ataupun 4 hari dah duduk Mekah, dia kena semaya taman. Dia faham Imam Syafi'i berasal tu. Tetapi hak isu di Mekah tadi, hak masa Fatih Mekah tu, dia tidak pindah tempat. Boleh juga. Sebab perang. Dikira perang. Bukan kis biasa. Perang tu tak apalah. Tapi Imam Syafi'i nampaknya dia pegang 18 tu. Sedangkan ulama lain tidak. Lebih pun tak apa. Begitu. Itu maksud dia. Sebab tu nak sebut sebelum ni, kita baca kitab klasik, lepas tu kita hidup sama dia. Adakah satu tempat mana kita pergi berjalan lebih daripada 24 jam? Tak ada. Tidak ada ke sekarang ni? Dah kalau KLIA ke Mekah pula 8 jam. Tak sapa dah lah ni. Maknanya bila sapa tu kak, situlah bermula kita 3 hari atau 4 hari tu. Gitu Okey, boleh Okey, ada soalan lain? Maksudnya jamak qasar tu masa kita tampak sama tempat tu dalam 3 hari kita berjamak qasar kan. Waktu pada dalam 3 hari tu bulan tamam tu lagi jamak tamam. Itu macam biasa kan. Dia jamak taman tu boleh. Sebab dia dalam musafir ni walaupun lebih 3 hari mengikut banyak ulama. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i tak leh lah. Imam Syafi'i tak leh. Maksud dah dia jamak ni perbincangan lain, dia tak sama dengan qasar. Jamak ni ketika tidak musafir boleh, tapi dalam situasi tertentu. Cuma dalam kisah kita bincang ni, maknanya bila tak leh qasar, dikira mana jamak pun tak leh jugalah. Cumanya isu jamak ni dia ada lain sikit. Sama ada ketika tidak musafir dan misalnya sakit kerana takut, lebih itu pun tetap boleh jamak. Contohnya, katalah kita hidup satu tempat tu 3 hari. Kalau kira jam ni, kalau kira jam maknanya hari keempat tu masih 3 hari lagi. Sebab kira jam. Dah kita sampai situ pukul berapa kita kata? Pukul 9. Dah maknanya kalau nak kira hari tu berapa jam kita ada lagi? Tu jadi termasuk hari keempat tu kira jam tak sampai lagi 3 hari. Tak apalah. Sebab tu 3 atau 4 hari. Baik, isu sekarang ni selepas daripada tempoh tu, kalau mengikut Imam Syafi'i tak leh dah lah. Sebab ni bukan zaman puas, bukan zaman takut, zaman biasa. Tak leh dah lah kita nak qasar. Tetapi dalam keadaan tu boleh lagi jamak. Misalnya kalau hujan lebat, apa lagi kita kata? Takut nak itu. Boleh lagi. Mana kita takut tu bukan takut perang, takut nak tobik waktu malam. Tak ada gapo pun, dia menakut. Moga tempat ambil wuduk tu katalah jauh, tak berani lagi. Boleh lagi semaya jamak. Ataupun kita sakit, tak boleh kena air, boleh jamak. Tapi qasar tak boleh. Tu maksud Imam Syafi'i situ. Mana jamak tu boleh lagi. Tapi kena ada tadilah. Kena ada perkara-perkara tadi. Kalau dalam keadaan biasa,
Imam Syafi'i kata tak boleh. Kena semaya tamam. Tamam tu sekali dengan tamam tu makna semaya seperti biasa. Waktu muakkad dan jumlah rakaat yang ditetapkan seperti biasa. Waktu muakkad ni mana asar adalah asar. Zuhur adalah zuhur. Maghrib adalah maghrib. Itu maksudnya. Okey, boleh kan? Oh, kalau Syiah mudah. Syiah tak kira. Okey, ada soalan lain ke? Perlu juga ni dia punya bab qasar ni nak tidak teragak-agak kita. Dia tak ada satu lah. Kalau kita nak pergi, memang kita nak pergi 4 hari. Dia kalau ikut Syafi'i ni Boleh lagi setakat 4 hari, tak boleh lebih. dia kata kalau ikut Syafi'i ni mana kita nak 4 hari tu, kita sapa tu dia kena taman tu. Ada. Dia kira tidak termasuk perjalanannya. Kita nak duduk lebih. Dia tak sapa tu dia kira. Kita nak duduk 4 hari, perjalanan kita 2 hari. Hak 2 hari tu tak kira. Sebab Nabi nak pergi Mekah ibadat haji lah. Mudah sebenarnya kita niat nak duduk seminggu. Niat duduk seminggu. Tak masuk perjalanan tu. Tak masuk perjalanan Apa tu? Mana kali ikut Syafi'i ni, mana kita kena taman dah tu. Sapa tu. Mana? Apabila taman kena taman tu. Gitu. Dia gini. Kalau dalam ya. Dia satu pendapat. Kalau mengikut Imam Syafi'i gitu. Tapi Imam Syafi'i sendiri pun kalau kita baca tengok dalam kitab, dia sendiri pun ada 2 pendapat. Ada dia kata tak sekat 3 hari. Ada dia kata boleh buat lagi. Tamam. Jadi mana hari keempat tu kita semaya tamam lah. Ada juga kata dah niat memang nak duduk lebih daripada 3 hari dia kena tamam lalu. Ada juga. Dan kalau tempat kita ni dia amah tu pendapat kedua tu. Maknanya selepas 3 hari. Dia amah tu. Sebab tu anak sebut tadi Imam Syafi'i kata boleh harus. Ada diguna istilah tidak harus. Tu. Mana tidak harus tu mana wajib lah. Tapi tempat kita dia amah tu 3 hari tu. Mana awak nak duduk seminggu 4 hari awak kena tamam lah. Mana sampai sana 3 hari tu dia semaya qasar. Dah 3 hari kena semaya taman dah. Kali kita dah biasa dululah. Mana pasal? Oh gitu. Sebab Ana memang daripada dulu lagi kita belajar di sekolah. Mana kalau kita nak pergi di satu tempat duduk seminggu. Mana lebih 3 hari lah atau 4 hari. Mana sapa tu apabila sapa tempat tu kita kena semaya taman. Ada pendapat tu. Ada. Lepas tu dengar hak terbaru ni mana kita kena kalau ada buahnya. Apabila sapa ada 3 hari, lepas 3 hari baru. Memang ada juga. Dan anak mah tu. Anak mah tu. Waktu anak mula-mula tapi bila dengar hak ni kita sapa ni kena buat dah. Jadi almarhum Tok Gumti besar tu dia amah tu juga 3 hari tu. Anak musafir pergi tamam lewat muktamar pas kan. Kita pergi kita duduk mayang dengan dia. 3 hari ni dia qasar, jamak qasar. Masuk hari keempat juga. Dia sebut muka kita masa ni pemuda, set muda-muda. Sebagai tamam dia kata. Ingat lagi. Tu beza kilah tu. Doktor amah dulu tu. Waktu baru ni pakai tamah lalu. Kalau lebih daripada 3 hari. Tak apa lah. Ustaz Mak ke mana Ustaz Mak? Sama. Sama dengan mana tu? Anak aku doktor. Setuju dah tu. Setuju. Gitulah Tu kita tak bincang lagi tentang mazhab tu. Kalau mazhab dalam mazhab Syafi'i lain lagi. Ini kita sebutnya Imam Syafi'i tu. Gitulah. Okey, kita berhenti setakat itulah. Tak apalah kalau ada persoalan boleh bincang. Kalau kita tak boleh jawab tu kita boleh bawa pada minggu hadapan lah. Bagus soalan tu. Kita sendiri pun jadi belak kita ya. Ni untuk makluman ni malam ni kuliah Hana di surah Al-Islah. Masjid Al-Islah, Islahiyah. Dah sukuji kita guna kitab itulah dia punya 40 hamalan tu yang menghapuskan dosa tu. InsyaAllah lah, insyaAllah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.